Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya sedang berada di sebuah tempat yang paling menarik yang ada di Sabah. Bagi Anda yang ingin melawat Sabah, bolehlah pergi ke tempat ini, namanya Kokol. Baik, bukan itu cerita yang ingin kita kongsikan malam ini, tapi cerita yang menarik yang kita kongsikan malam ini ialah cerita tentang SPRM menahan Menteri Besar Perlis. Kalau baru-baru ini Menteri Besar Perlis ini kata dia sudah habis mendidik, memberikan pelajaran, pendidikan dan ajaran agama kepada anak beliau yang telah ditahan SPRM sebelum ini. Kali ini apa pula jawaban beliau apabila beliau sendiri yang ditahan oleh SPRM? Kata anak dah diajar, anak dah dididik dengan pendidikan yang cukup. Kali ini bagaimana pula dengan bapa yang ditahan SPRM? Menjadi persoalan netizen pada malam ini ialah apa sebenarnya yang dibuat dan apa yang mengaitkan Menteri Besar Perlis ini sehingga beliau ditahan SPRM. Menteri Besar Perlis Muhammad Sukri Ramli ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi ini. Menurut sumber, dia ditahan di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah itu selepas hadir untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa berhubung siasatan yang sedang berlangsung ke atas anak lelakinya. Difahamkan Muhammad Sukri ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan Muhammad Sukri kini berada di Ibu Pejabat Agensi berkenan. Saya boleh sahkan Muhammad Sukri dipanggil oleh SPRM, kata beliau. Ketika ini, dia ada di Ibu Pejabat kami dan sedang memberi keterangan kepada pegawai SPRM berhubung beberapa dakwaan berkaitan dia dan anak lelakinya, kata Azam kepada Malaysia Kini. Tambah Azam, Muhammad Sukri disiasat mengikut Seksyen 53 dalam kurungan 3 Akta SPRM. Apabila ditanya sama ada Pesuruhjaya PAS Perlis itu ditahan, Azam berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan tangkapan akan dibuat. Bagaimanapun katanya, ahli politik terbabit dijangka dilepaskan jika SPRM berpuas hati dengan kenyataan yang diberikan. Saya tidak menolak kemungkinan dia akan ditahan mengikut Seksyen 53 Akta SPRM bergantung kepada keterangan yang diberikannya pada hari ini, katanya. Sekiranya keterangan itu mencukupi, maka dia akan dilepaskan dengan jaminan, katanya lagi. Minggu lalu SPRM menahan anak lelaki Muhammad Sukri serta 5 yang lain bagi membantu siasatan berkaitan penyerahan dokumen palsu dan tuntutan membabitkan RM600,000 sejak 2 tahun lalu. Kes itu disiasat selepas projek yang melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan pembaikan pembekalan perkhidmatan dari tahun 2022 sebaliknya tidak dilaksanakan sehingga kini. Ini yang membuatkan ramai netizen marah. Kata mereka, sudahlah mengemukakan dokumen palsu, membuat kerja pun tidak, tuntut duit pula, kata mereka. Tak rasa malu ke? Kata mereka lagi. Azam Baki hari ini juga mengesahkan salah satu kes yang disiasat termasuk dakwaan tuntutan palsu bagi membekalkan minuman untuk Raja Perlis semasa baginda mendapatkan rawatan di sebuah hospital di negeri itu. Susulan penahanan anaknya itu, Muhammad Sukri memberitahu Dewan Undangan Negeri Perlis bahawa dia terbuka dengan siasatan oleh pihak berkuasa dan sedia menerima jika benar-benar berlaku wujud sebarang salah laku. Ini adalah ujian yang sedang saya hadapi dan jika anak saya terbukti bersalah maka hukumlah dia dengan kerana saya sudah beri pendidikan dan ilmu, katanya. Ia termasuk juga pegawai saya di mana saya selalu berpesan mengenai perkara ini dan jika terbabit juga saya sudah habis ikhtiar, kata beliau lagi. Setakat jam 1.32 petang tadi, Muhammad Sukri masih berada di Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan. Hal itu disahkan SPRM di sebalik hantaran melalui akaun Facebook Muhammad Sukri yang mendakwa ahli politik berkenan sudah dibenarkan pulang.
Sementara itu, Muhammad Syukri disahkan sudah meninggalkan ibu pejabat SPRM pada awal petang tadi. Dia dibenarkan keluar dari situ selepas selesai memberikan keterangan kepada pegawai anti rasuah berkenan. Ada beberapa komen lah daripada netizen berkait isu ini di ruangan Malaysia Kini. Antara komen daripada Red Parrot 2782 mengatakan berkopiah belum tentu amanah, melaungkan Islam belum tentu menjaga maruah Islam, hafaz Al-Quran belum tentu mengamalkan kehidupan dan adab seperti disarankan Al-Quran. Ingatlah, iblis yang bongkak dengan asal-usulnya dari api dan amalannya sehingga dilaktani Allah, kata Red Parrot di ruangan komen Malaysia Kini. Harimau satu pula mengatakan kena tipu oleh orang-orang cerdik pandai seperti Jole lagi ke, kata harimau. Green Cheetah pula menulis kalau ada bukti yang mereka ini makan rasuah, tipu rakyat dan sakau duit rakyat, maka siasatlah. Anti Budaya pula tiada sesiapa bersalah sehingga dibuktikan demikian oleh mahkamah. Walaupun dituduh, namun sehingga mahkamah mensabitkan sebagai bersalah, barulah dikatakan bersalah. Sabak jah yang amat berhormat, kata Anti Budaya. Otak Center kata PAS tetap manusia biasa saja, bukan semua bersih. Golden Gecko kata usah takut, terus pi mohon diskaun dan edindum dekat orang besar, kata Golden Gecko. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini memang paling mengejutkan. Dipetik dari Harapan Daily. PAS disindir guna gambar solat sebagai poster kempen, siap samakan dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Omar menjadi bahan sindiran pengguna media sosial selepas tular poster kempen miliknya yang menggunakan gambar sedang menunaikan solat. Poster tersebut merupakan bahan kempen ketika beliau yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Selangor itu bertanding pada pilihan raya umum ke-15 bagi merebut kerusi Kota Anggerik. Beliau bagaimanapun tewas kepada Najwan Halimin daripada Pakatan Harapan PH dengan majoriti 10,834 undi. Poster memaparkan Muhammad Syukri bersembayang dan dijadikan modal kempen itu tersebar selepas beliau mengulas perihal ekonomi, mendakwa kerajaan perpaduan hari ini menekan hidup rakyat. Atas sebab itu, pengguna media sosial tampil membidas dengan mengatakan ahli PAS itu sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pentadbiran dan sebab itu dia hanya menggunakan gambar beribadah sebagai modal politik. Dari pemerhatian, terdapat dua poster yang dikongsi pengguna X memaparkan gambar ketika sedang solat dijadikan bahan kempen oleh ahli PAS itu. Tidak berdiam diri, Muhammad Syukri membalas kembali dengan beberapa foto Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang solat, yang dikatakannya lebih banyak berlambak di internet. Tak perlu tuduh ibadah jadi modal politik. Berlambak gambar Perdana Menteri ke-10 solat di internet. Tak pernah saya sebut modal politik, katanya. Bila saya ulas dan kritik berkait pentadbiran, kita fokus pada perkara tersebut. Terlampau suci kerajaan Madani sampai tak boleh dikritik siapa yang ekstrim soalnya. Bagaimanapun tindakannya itu hanya memakan diri kerana warganet membandingkan dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim yang tidak pernah menggunakan gambar menunaikan solat untuk meraih undi. Tak pernah lagi Perdana Menteri ke-10 buat poster guna gambar solat. Korang je menunggang agama, tak sedar diri, kata pengguna X. Apa dia yang teruk sangat tu Ustaz? Adakah Perdana Menteri ke-10 buat poster macam Ustaz buat tu? Dakkan, ha, kata seorang lagi penulis. Perdana Menteri ke-10 tiap-tiap Jumaat ada gambar solat Jumaat. Semua orang tahu, sindir Naufal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity.
Hari ini kita digemparkan lagi dengan satu lagi bukti kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya KKB. Kalau teksi dah turun sapot, memang menanglah perpaduan, menurut laporan di Harapan Daily. Kehadiran konvoi teksi bagi menunjukkan sokongan kepada calon DAP Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu diduga memberi petunjuk positif buat kerajaan perpaduan. Konvoi yang diketuai Gabungan Teksi Malaysia dilihat berkumpul pada hari penamaan calon semalam sambil membawa bendera Pakatan Harapan. Mereka turut membawa kain rentang yang tertulis "Kami Gabungan Teksi Malaysia menyokong penuh kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia." Video dimuat naik salah seorang pemandu bernama Kamal Teksi berjaya menarik perhatian ramai yang menjangkakan sokongan kuat dari kumpulan itu bakal memberi tuah kepada kerajaan. Teksi turun sebagai calon kerajaan perpaduan. Teksi turun sokong calon kerajaan perpaduan. Katanya, terima kasih kepada semua yang sudi menyantuni kami, terutamanya YB Anthony Loke. Wahai penduduk Kuala Kubu Baharu, jangan lakukan kesilapan. Ayuh undi calon kerajaan perpaduan, kata Kamal dalam caption video yang dimuat naik. Persatuan teksi-teksi memang sebelum ini terbuka menunjukkan sokongan kepada kerajaan perpaduan dalam beberapa siri pilihan raya. Kali ini ada yang beranggapan mereka dibayar, namun disanggah Kamal yang memaklumkan mereka tidak pernah dibayar. Kau ingat kami tak bermaruah macam puak-puak kau ke walaun, kata Kamal pada satu komentar yang tertulis dapat duit. Kalau teksi dah sapot, memang menanglah, kata Haris. Abang teksi pun bersatu dan menilai bahawa PHBN Kerajaan Perpaduan adalah pilihan terbaik. Mantap, kata pengguna TikTok. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, kita juga digemparkan dengan satu laporan tidak sia-sia jual menu rahmah di vending machine. Peniaga terkejut mampu meraih RM14,000 sebulan. Rezeki tidak salah alamat. Begitulah nasib seorang peniaga nasi kukus yang tidak menyangka keputusannya menyertai program perniagaan di bawah inisiatif pendapatan rakyat IPR yang memberi pendapatan yang cukup lumayan buatnya. Muhammad Hermi Sahudin, 47 tahun, mampu meraih jualan melebihi RM14,000 sebulan melalui perniagaan makanan di mesin layan diri atau vending machine. Lebih menggembirakan, dia kini tidak lagi dibelenggu masalah pendapatan tidak menentu seperti dialami sebelum menyertai program IPR kategori inisiatif usahawan makanan insan yang diperkenalkan Kerajaan Madani melalui Kementerian Ekonomi pada Mac tahun lalu. Lapor bernama bapa 4 anak perempuan itu sebelum ini hanya berniaga kecil-kecilan dengan membuka gerai di tepi jalan di kawasan Fasa 3 Bandar Puncak Alam, selain mengambil tempahan makanan untuk majlis keraian di kawasan sekitar. Menurutnya, dengan pelbagai cabaran dihadapi seperti faktor cuaca, makanan tidak habis dijual selain perlu menutup kedai untuk membawa seorang anaknya yang juga orang kurang upaya bertemu dokter. Kerja keras yang dilakukannya hanya mampu meraih jualan tidak sampai 8,000 sebulan. Perniagaan kami sebelum ini memang banyak cabaran dengan pendapatan boleh terjejas bila-bila masa sahaja, katanya. Ada ketika makanan langsung tidak boleh dijual, terutama ketika hujan lebat, menyebabkan modal dan makanan pada hari itu kadangkala hangus begitu saja, katanya. Saya juga mempunyai anak OKU berusia 9 tahun yang masih memerlukan perhatian dan jagaan penuh. Jika ada temu janji dengan doktor, memang saya dan isteri tak boleh berniaga. Jadi tidak ada pendapatan untuk kami pada hari itu, katanya. Muhammad Hermi dan isteri Fadilah Hanum, 47, mengusahakan perniagaan makanan dari mesin layan diri di Kolej Angsana 2, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam.
Mereka menyifatkan penyertaan dalam program IPR sebagai tidak sia-sia, malah tidak perlu mengeluarkan modal untuk penyediaan makanan dan bayaran sewa kerana kos itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan bagi tempoh 2 tahun. Antara makanan dijual menerusi mesin layan diri itu adalah nasi lemak ayam goreng, nasi lemak pandan, roti kebab, daging, roti sosis gulung, set bobola daging, popcorn ayam dan nasi ayam pedas yang kesemuanya dimasak sendiri mereka berdua. Semua makanan ini dijual pada harga RM2 hingga RM5. Bagi mengekalkan kualiti dan rasa, menu akan ditukar atau ditambah setiap 6 jam dalam tempoh sehari. Ini bermakna program IPR bukan saja memberi manfaat pada usahawan, malah memberi pilihan kepada orang ramai untuk membeli makanan siap masak pada harga berpatutan dan murah, kata beliau lagi, yang sambil berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan inisiatif yang menguntungkan rakyat. Katanya, dia kini boleh memperuntukkan lebih banyak masa bersama keluarga kerana perniagaan itu boleh dipantau dari jauh menerusi aplikasi khas untuk mengetahui status stok makanan atau jika ada sebarang masalah teknikal terhadap mesin layan diri berkenan. Saya berasa cukup bertuah kerana dipilih menyertai program IPR daripada ribuan permohonan yang diterima kementerian. Pastinya program ini membuka prospek baru kepada usahawan kecil seperti saya menjana pendapatan sekaligus meningkatkan nilai jualan sedia ada, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.